بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Bahagia tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, imam, urusi dan seterusnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamanya marilah bersama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam kurniaan Allah Taala. Allah Taala masih lagi memberi ataupun memilih kita sebagai hamba-Nya yang terpilih berada di dalam rumah Allah dan untuk sama-sama mencari keridhaan Allah dalam apa jua dan segala aspek ibadat. InsyaAllah kita akan sama-sama mentadabbur makna dalam surah Al-Imran daripada ayat ke-190 sehingga 192 yang bermaksud dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Iaitulah orang beriman tadi orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau memasukkan ke dalam neraka, maka sungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada tafsiran ataupun maksud ayat Allah tadi. Bersama-sama kita memperbanyakkan zikir. Dan sebenarnya orang yang banyak berzikir ini adalah orang yang berakal. Sebut tadi ya, dalam perselisihan pergantian siang dan malam, di antara tanda orang berakal ni orang yang selalu menyebut Allah ya, sebab dia tahu Allah tu satu, dia tu satu. Kita khalik, kita makhluk, Allah tu khalik ya. Jadi dalam memperbanyakkan zikir tu, mudah-mudahan dia akan membukakan pintu-pintu hati kita yang makin hari makin lalai dengan Allah. Kita nak tahu kita lalai tak lalai, cuba kalau sebut. Kalau lepas syak ni semua meninggal, standby lah. Tak standby tuan, masuklah saya. Sebab kita punya hutang Allah Ta'ala banyak. Hutang manusia tak ada tuan. Anak waris tadi lagi ya, InsyaAllah Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan kembali pengajian Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih lagi dalam surah 4 pada pendahuluan atau mukadimah. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Jadi tasawuf ni, kalau Jawa dia tasawuf Tasrawuf tu apa? Pas basum Jawa.
Yang ikut sangat jauh ni. Yang betul-betul lah salah kaki jauh. Banjur, rugi semua salah. Salah atau tak salah. Jadi tasawuf ni sebenarnya nak membersihkan anggota zahir daripada segala perbuatan yang keji. Zahir je ke? Ini kita zahir. Biasanya orang ni kalau dah belajar ilmu tasawuf dan dipraktikkan, tuan-tuan cari satu kitab kecil, kitab Imam Ghazali bertajuk Ayyuhal Walad. Cik je kitab ni. Semalam saya sambil-sambil tunggu rumah saya dan adalah urusan di Jais tu, saya tunggu di Masjid Negeri. Saya beli dua buah buku tu lah, buku Ayyuhal Walad tu dengan satu lagi, aku tak ingat nama, Ayyuhal Walad dengan maknanya pun lebih kurang tu lah, ada dua buah buku. Ya. Jadi buku yang Ayyuhal Walad tu sempat habis saya baca sekitar dalam je lah. Antara isi kandungan dia, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan mencapai tahap kemanisan ilmu sehingga kamu beramal. Walaupun kita belajar 1000 tahun, 1000 kitab, 1000 matan kita ingat, macam-macam masalah, beribu-ribu masalah, semua kita boleh settlekan. Tapi kalau setakat cakap je, tak boleh amal, kan susah. Macam tadi ya, Quran sebutlah zikir banyak-banyak. Orang berakal tu orang banyak zikir, ingat mati, tak ingat mati juga. Tak ingat apa dia? 7 tahun ni kalau tak apa bonus cek, yes, bonus sudah masuk. Sonok ni, senyum sampai telinga. Ya. Tunggu lambat mana? Susah hati dia. Itulah zaman sekarang, tipu dengan dunia. Kalian makna dunia tu pun tahu dah, benda yang sementara, benda yang fana, pasti binasa. Jadi tasawuf ni membersihkan anggota yang zahir daripada segala anggota yang keji. Tasawuf ni sebenarnya membaikkan hati. Nak baik hati, zahir kena baik. Jangan tiru artis. Saya dia kata tak pakai tudung pun, seksi-seksi pun, hati baik. Senang cakap. Buka hadis 40 tengok, baca. Nabi kata apa? Saya ulang balik hadis tu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam hati itu ada seketul daging. Iza salahat, apabila baik daging ni, salahat jasadu kullu, baik segala anggota. Nampak? Seketul daging ni kalau baik, baik semua anggota. Wa iza fasadat, kalau rosak hati ni atau segumpal darah ni, fasadat jasadu kullu, rosak segala anggota. Ala wahiyal qalbu, itulah hati ni kata. Itulah hati. Itu so belajar hadis. Tak salah nak belajar matematik, nak belajar sains, tak ada masalah. Tapi belajar sains macam Dr. Daniel Zainal Abidin, seimbang. Quran ingat, fakta sains ingat. Ini percaya bulat-bulat. Alam terjadi dengan fenomena Big Bang. Bang dia bolehlah tembak. Tuan-tuan nak ke asal kejadian manusia daripada buruk? Apa nak jadi daripada buruk angkat tangan? Ia pun tak ngaku sangat. Kalau tuan-tuan beli buku dia, tuan-tuan cuba baca. Tapi fikir logik pun tak logik lah. Benda kalau meletup, yang jadi tu memanglah jadi. Kita bom rumah depan ni, contohlah bom. Memanglah rumah tu jadi, tapi makin elok ke makin buruk. Benda makin elok ni kena buat teliti, seni. Tak payah besar-besar, nak gali lubang kubur. Kalau main gali-gali macam tu elok. Kalau tanah dia elok tak apa. Kalau tanah jadi becak, ya, tanah gambut tu, tanah liat dia lain. Kalau tanah tu elok, boleh buat liang tepi ni. Ni kubur buat liang tepi. Kalau tanah tak elok, contoh di kampung saya, tanah liat dan berair, gali-gali air, sedaplah. Jadi kita buat parit je. Dia ada dua. Jadi kalau orang gali tu ambil perhatian sikit lah, tengok. Ni tak betul ni. Tengok je. Masalah juga. Yang perempuan ni, bukan yang ni. Muda-muda lagi. Tak ada yang tua je nampak. Makcik dah gelak, tak tidur malam ni. Dia tak tidur makcik malam ni. Tengok semua final pertama. Idol dah macam. Jadi tuan-tuan, apa benda pun kena ada ilmu ni.
Saya tengok banyak di kubur sekarang. Oh ni saya pergi baca talqin di kubur di Damansara. Kita tahu dia ada perkara bid'ah dan kebodohan. Payung tu dipacak kat kubur, tinggal dia tu. Tanya ni kenapa dipacak? Orang buat kubur ni panas. Kat kubur dalam kubur tak sama alam dunia. Habis kalau dia panas, habis kalau hujan, banjir lah dalam tu. Nak macam mana? Bagi sampan, bagilah. Kalau musim terkujuk, habis yang ular dalam tu, tak sama tuan-tuan. Jangan tinggal payung. Ini pacak payung lah apa lah. Saya baca talqin, masa nak tunggu siap tu hujan. Tengok ada payung kat sana. Betul-betul. Ustaz Nabil dah, bid'ah. Ini ambil lah cabut payung. Rupanya diikat dengan dawai dekat batu nisan tu. Aku cabut pula dengan batu nisan ni, cabut. Iya je. Kuyup pun kuyup lah. Tuan-tuan, umat akhir zaman tak tahu dia tanya. Tak tahu dia tanya. Tak tahu dia. Dia dah tak pandai, tak nak belajar. Dia tak nak belajar. Kawan pun dengan orang jahil. Masalah. Benda semua kena belajar. Yang perempuan-perempuan ni elok mula-mula tak happy. Masa hari perkebumian tu, tuan-tuan buka kitab Syedok Fatwa ni, Fathul Badrin. Dalam tu kata makruh. Makruh tu kalau pergi, tapi kalau pergi tu dengan pakaian mendedahkan aurat, haram terus. Apa dia hukum dia? Apa tu hukum dia? Saya tanya tok guru saya, dia kata jangan pergi buat. Pergi juga boleh, jaga aurat dan duduk jauh sikit. Ni duduk depan imam, awak muda lagi, kain belah sana belah sini, tutup bawah, buka pula atas. Atas tutup, tengah pula buka. Kita membaca terjemah Allah, lupa pula nama dia. Nampak main tu tak? Fitnah perempuan. Elok duduk rumah dulu. Nanti orang dah balik semua, tak pun besok pergilah, tak ada masalah. Tapi pergi adab dia jadi. Adab tu penting tuan. Orang kat kubur ni, jasad dia dah mati, roh dia ada lagi tak roh dia? Macam kita tidur lah. Kita tidur di badan sini, rohnya keluar. Macam tu dah sebagai ibarat kita mati. Tu badan tu dah habis dah, kena mamah dengan ulat semua. Habis dah. Badan siapa punya hakuan? Kata Luqman Hakim, lidu badan kita untuk ulat dalam tanah. Yang kita sayang-sayang tiap malam sapu lotion. Sapu kat perut ni, lotion mustajab. Orang tak mustajab pun, nama aja. Kalau setakat jaga badan, iman tak dijaga, amalan tak dijaga, tak guna juga. Nak jaga, dia jaga semua. Banyak yang guna. Dan kubur tu sunnah dia sejengkal. Tanah yang bumbul sejengkal. Kecuali kawasan tu dia tanah mendak, letak tinggi pun mendak, tak apa. Tak apa. Itu kena belajar. Ya, belajar sikit ke sana. Makin menjadi-jadi tuan-tuan. Pacak payung kat kubur. Orang dah mati ni dia bergantung amalan dia. Baik dalam tu, buruk dalam tu. Habis kita doa ni Ustaz, ikhtiar sahaja. Ikhtiar yang kita lalu kubur bagi salam, assalamualaikum ya ahli kubur, sedekah Fatihah. Kat dia, kita janganlah kena ikut sangat. Lalu kat kubur bagi salam, sedekah Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas. Kita mati esok, orang lalu pun buat macam tu. Banyak kita nak balasan baik tapi tak buat baik. Minta ampun Allah, Allahumma ghfirli ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kita orang minta ampun tak maaf. Tak maaf. Sombong apa? Bagi nasihat tak nak terima. Kata Imam Ghazali ni, menerima nasihat lebih susah daripada memberi nasihat. Saya cerita kat tuan-tuan, contohlah ahli yang benar. Ustaz pun ngatur aku betul dia malam ni. Kena kat batang hidung dia. Kan susah nak terima nasihat. Beri nasihat senang je. Cakap, siapa boleh juga. Ya. Cakap apa pun boleh. Kata Imam Ghazali, orang yang memberi nasihat ni ibarat orang yang menunjukkan kita kalau kat sana tu ada ular. Jadi kita pun gelak. Kata Imam Ghazali, orang yang menolak kebenaran, tolak nasihat, itulah orang yang paling bodoh. Buka dalam kitab Mau'izatul Mu'min.
mukminin. Kalangan Imam Ghazali, ya. Dan supaya adalah ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Tasawuf tadi menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Kalau dah luar pun baik, dia nak luar ni baik, mesti yang fardu tu settle dulu. Nak tengok isteri ni okey tak okey, tengok dia dengan suami dia. Ya, kalau suami kata, ya bang, tiun tu penting. Nak tengok anak dia soleh kan toleh, tengok dengan mak ayah dia. Mak, ya mak, tiun tu penting. Mak dia volume 5, dia 2, 3. Mak, macam tu je. Jawab macam anjing nyalak je. Mak, ya, kuat je. 2 kali ganda mak je. Tak boleh tu. Kata tengok dalam adab, waktu berguru pun nak tanya soalan, minta izin. Minta izin nak tanya, dia silakan. Itu adab dia. Memang kalau kita tanya biasanya guru tak ada masalah, tapi adab kita tuan-tuan kena jaga. Orang waktu belajar agama, kalau tak ada adab, ditakuti kata ulama tidak memberi berkat, tidak ada manfaat ilmu. Salah satu ilmu tak memberi manfaat, tak diamalkan. Kita dah tahu kelebihan zikir macam ni, tahu kelebihan sedekah macam ni, cerah dalam kubur semua. Tak sedekah juga, sayang juga dia. Pergi juga ada jekyll 80%. Potongan akhir tahun, jekyll juga dia pergi. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota zahir yang dikehendaki oleh Syekh Abdul Haris ini 7. Dan biasanya dalam kitab tasawuf pun ada 7 anggota zahir, tak termasuk batin. Yang besar-besar lah ni. Pertamanya mata. Mata tengok, jatuhkan. Dari mata ia datang, barulah ke hati. Kan ada lagu tu, saya tak ingat lagu tu. Lagu jahil-jahil dulu. Tengok, baru jawanya. Cuba tak tengok. Dan kedua telinganya. Telinga, Jawa panggil kuping. Dia belajar Jawa sikit. Dan ketiganya lidah. Lidah ni bahasa Jawa ilat. I-L-A-T. Bukan jilat ya. Buang J. Ilat. Ada sahaja mesti membuat. Dan keempatnya perut. Ada sebut ma'idah ataupun perut besar. Perut kita ni Jawa panggil weteng. Ada yang faham? Nak belajar cantik lah. Minggu depan kita periksa. Ya. Penggal pertama. Dan kelimanya farjun, kemaluan lelaki dan perempuan. Yang ni bahaya sikit. Tuan-tuan carikan dalam kamus Jawa kat Indonesia. Dan keenamnya 2 tangan. Tangan-tangan lah. Cuma kalau Jawa halus tu dia. Saya pernah jumpa kitab hikam. Kitab hikam, kalau tak hikam kan, Ibnu Athaillah tu, kalau tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah petang-petang tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri dia ngajar hikam. Malam ni dia ngajar masjid negeri. Saya daftarkan masjid negeri, jadi dia Mesir. Lepas Isyak ada Ustaz Hollywood, nak pergi di Mabal Bukit masjid negeri. Dan ketujuhnya 2 kaki, Jawa panggil sikil. Sikil, S-I-K-I-L. Siapa lagi ejaan ni? Terima. Dan hendaklah kau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dia tak sebut besar, dia sebut besar-besar, maknanya banyak. Kita buka kitab syair Syekh Ibrahim Laqani, Matan Jauharah. Nahmaduhu jalla ala ni'ami bi ni'matil imani wal islami. Nahmaduhu, kita memujikan Allah. Alal in'am, di atas segala nikmat, bi ni'matil imani wal islam. Antara nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Itu yang kita nak kena jaga. Setakat Islam dia tak beriman, tak guna juga. Setakat Islam beriman, tak praktik, tak guna juga. Dia 3 iman. 3 tuan-tuan. Sebutkan lidah, yakin dengan hati, dan praktikal dengan anggota. Yang wajib kena buat.
Ada setengah ibadah tu kadang dia tak perlu kepada berjemaah. Setengah tu perlu. Contoh sembahyang fardu, kena berjemaah. Jangan tak pergi pula. Ni kenapa tak pergi jemaah? Takut orang kata riak ustaz, kata nunjuk-nunjuk kat surau, atau ambil selipar sumbat kat mulut dia. Itu benda yang perlu. Benda yang perlu. Okay. Yang lain banyak lagi amalan lain. Okay. Jadi yang perlu berjemaah, berjemaah lah. Tak ada masalah. Orang kalau malu pergi ke surau, takut orang kata riak. Itulah riak. Sebab apa? Beramal kerana selain Allah. Ingat tu, banyak tertipu kan. Kenapa tak pergi surau tu macam nanti orang kata nak jadi ustazah lah pula. Takut jadi ustazah. Takut betul jadi ustazah. Orang berdosa pun jadi ustazah. Banyak macam tu tuan-tuan. Jadi banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala beri. Contoh tengok kisah yang saya cerita tu. Abid yang beramal 500 tahun baru menyamai nikmat sebelah mata. Itu 500 tahun punya amal ibadah. Kita cuba cek hari ni berapa jam amal ibadah. Lepas subuh ada tak zikir? Adalah sikit-sikit 10 minit. Lepas tu tidur pula sementara tu berapan. Ke office masyarakat breakfast dia dah 45 minit. Ke office wah pada tengah hari, zuhur pun lambat. Makan 12.30 sampai 2.30. Lunch 2 jam, lama kan? Zikir 2 jam tak sanggup dia. Penat tu dah nafsu juga. Nak tahu nafsu, tengok kita zikir kejap ni. Oh penatlah ustaz. Baca Quran cuba je. Oh ngantuk ustaz. Baca baru nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. Sadaqallahul azim. 3 ayat dia dapat. Yang auzubillah tu tak masuk ayat, saja nak cerita. Auzubillah, bismillah, sadaqallahul azim. 3 je dapat. Jadilah ustaz. Tapi hari-hari macam tu macam mana? Hari-hari bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, bismillah, sadaqallahul azim. Qurannya tak sempat dibaca. Tapi kalau majalah mangga, gambar je. Tengah jam. Cerita berani, cerita apa tu? Cerita apa tu yang majalah masak-masak apa tu gambar orang telanjang. Tak ingat itu. Lama ingatlah. Jadi itulah tuan-tuan, kalau nikmat sebelah mata pun baru sama dengan amal ibadah 500 tahun, agak-agak kita ni macam mana? Ingat, kita masuk syurga memang dengan rahmat kasih sayang Allah. Tapi kasih sayang Allah tu datang dengan sebab kita menyembah Dia. Allah Ta'ala tengok satu hamba tu amal ibadah je. Malaikat tanya, kau amal ibadah kau ni tak padan, kau nak masuk syurga. Apa jawab hamba tu kata? Aku beramal ibadah bukan sebab nak masuk syurga, sebab nak cari redha Allah. Kalau tinggi makrifah macam tu lah. Orang kalau tinggi makrifah dia, kalau kenal Allah, dia sampai satu tahap beramal ibadah bukan sebab syurga, bukan sebab neraka. Sebab apa? Dia ta'abbudi namanya. Bukan usul fiqh tadi. Sebab menyembah Allah semata-mata. Lantaklah orang nak kata apa? Orang nak kata kita belagak ke, burung gagak ke, lantak situ je. Dia orang kata sikit takut, baru kata, belum pukul lagi. Turun kat kita betul. Baru nak disuruh, baru nak pergi masjid. Dan kita kalau jadi AJK ke apa, orang-orang surau, orang-orang jadi rajin kuliah ni, ada kawan-kawan kita baru nak datang semua, janganlah dibreaking kau susah baru nak disuruh, dah tak jadi besok, patah balik dia. Apa salahnya support? Ahlan wa sahlan, wahai sahabatku, raihkan dia. Kerana kau first time bersuruh, malamnya aku belanja nasi biryani beratur nak kat Syalam. Contoh pulang tuan-tuan lah, bistro pun ada. Kita raihlah dia, mudah-mudahan lagi ramai jemaah. Baru nak belakang dulu pergi suruh. Tu susah lah tu, pergi suruh macam tu dah pula. Pergi suruh salah, tak pergi suruh salah. Ingat, kita jadi orang yang kena open minded. Orang nasihat, terima kasih. Orang nasihat, terima kasih.
Dan iaitulah segala anggota engkau. Allah bagi semua anggota. Ingat, segala anggota ni dah Allah Ta'ala bagi. Besok dia akan tanya balik. Kita takut kadang-kadang satu tahap kita ni Allah Ta'ala memberi pada kita satu nikmat, tapi dalam masa sama Allah Ta'ala nak menyesatkan kita. Namanya istidraj. Bukan istibrak ya. Istibrak, lepas kencing tu nak bagi sejat air kencing, itu istibrak. Ingat, sunat. Lepas buang air kecil tu, dah buang air kecil, bukan air besar kan? Air besar teran ya. Tanya ni lagi mana ni? Nak pergi bilik tenung ataupun panggilan semula jadi, itu dia tu, toilet tu ya. Jadi sunat kita istibrak, berdehem-dehem ke supaya air kencing tu keluar habis ya. Tambah yang ada sil-sil bau, kencing tak lawas ke ya. Kencing ni jangan ditahan, batu garam. Berak pula jangan ditahan, sembelih. Sembelih ubat ni makan pisang. Tak mahu juga ustaz dengan daun-daun pisang yang dia punya. Yang wajib atas engkau memeliharanya, anggotanya Allah Ta'ala beri. Yang pertama, kena pelihara. Sebab tu mula-mula bab nanti cerita pasal mata. Mata kalau tak dijaga, Allah memang tak nafi kan? Ustaz pun susah nak jaga mata. Habis dah duduk telefon lihat jam lah tu, ada orang minta nak kilang Western Digital. Tuan-tuan bayang, saya balik subuh, tiap kali balik subuh, bukan sikit-sikit tuan-tuan yang kerja Western tu, beribu tuan-tuan tahu kan. Macam budak sekolah. Saya mula-mula tugas di Sungai West kata, ada sekolah orang dewasa di sini, tadi tak ada. Tapi ada belang-belang biru. Hanya orang hilang rupanya dia. Tapi yang darurat tak wajar. Ya. Pejam mata pula, debu melambau kita orang tak. Tuan-tuan tahu lah jalan Sungai Way. Nama pun Sungai Way, memang one way semua. Itu yang lepas terwujud Bandar Sunway. Itu ikut Sungai Way. Setahu saya sejarah masjid Sungai Way itu antara masjid terawal di PJ. Kalau contohnya umur 80 orang tahu. Dulu kayu papan. Ya. Jadi kita wajib memelihara anggota. Ingat, setiap anggota ni esok akan ditanya. Tapi waktu ditanya, ayyuma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tak boleh cakap. Yang boleh cakap hari itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang cakap tangan-tangan. Wa arjuluhum, kaki-kaki. Bima kanu yaksibun, dengan barang yang kita kerjakan. Buat apa? Sepak bini. Esok kaki. Inilah, akulah yang sepak bini. Kita kunci. Macam mana dikunci tu Ustaz? Jangan tanya. Contoh kat dunia pun ada. Orang yang bisu tak boleh cakap oak tu, mulut dia ada tak? Ada. Lagi besar pada kita lagi. Ya. Yang buta tak nampak tu, ada tak biji matanya? Ada. Tapi Allah Ta'ala tak campakkan sifat pelihat, maka dia tidak melihat. Mulut dia, Allah Ta'ala tak beri dia cakap, tak boleh cakap. Kira mulut ikan ada. Lembu ada mulut, tapi guna apa mulut lembu? Itulah kerja lembu dengan kambing. Dengan kambing dahsyat tuan-tuan. Saya belajar kat rumah dulu. Lembu dengan kambing tu dia lembu lepas. Lembu datang, wah, nak belajar macam mana ni? Lembu banyak, toyuk api, lembu-lembu sana, toyuk api, sini toyuk api. Jalan sikit tepeh, aduh kata terpijak dah. Dengan lampu tak ada, mana ada lampu jadi tempat untuk guru bagi kuliah je. Surau besar. Surau ni saya ingat lebih kurang besar ni. Bintangnya ingat 3 kali ganda surau ni. Panjang. Boleh buat 500 panjang. Dia panjang kan. Itu dah mujahadah. Rupanya kambing ni binatang paling degil. Kata kalau boleh tanaman, kambing boleh masuk. Tapi nak keluar tak boleh. Itu buang ajar kambing. Saya punya sahabat pernah, dia
Masa tu saya dah lama sikit, dia baru masuk. Jadi pondok dia rendah lah dia punya ni kan. Dia masak nasi, lepas tu dia tidur. Kambing tu naik, makan nasi sampai habis. Susah hati kalau tu kat tanah. Lepas tu Tok Guru nampak, ni kenapa susah hati ni? Kita gelar je. Nasi saya kambing makan. Ambil sini, ambil nasi, ambil saya. Dia Tok Guru minta, susah nak cari. Urusan tak ada orang yang betul ilmu ni, mencari redha Allah ni tak akan susah. Tak macam ni. Buktinya saya tengok lepas Tok Guru meninggal, lepas tu saya dapat berita bahawa harta Tok Guru telah difaraid. Harta yang cash ni, Tok Guru ada 10 orang anak, bini seorang, lelaki 7, perempuan 3. Setiap anak lelaki, 7 orang lelaki ni menerima duit sebanyak 70,000 seorang cash. Seorang anak lelaki 7 kali 7 490. 490,000. Dan perempuan 40,000. Baru duit tuan-tuan. Baru duit. Memang betul kata Nabi pun sebut. Syarat dia cari ilmu agama lillahi ta'ala. Jangan mengharapkan makhluk. Harap makhluk apa bila tak senang. Ampu sana, ampu sini, ampu sana, ampu sini, habis. Dan lagi mensyukurkannya segala anggota. Tanda syukur anggota ni buat apa? Cukup ke setakat makan nasi? Alhamdulillah, tak cukup tuan-tuan. Makan nasi tu dia niatnya itu. Makan nasi mudah-mudahan ada tenaga dan kuat untuk beramal ibadah. Tidur sebab apa? Ya Allah, aku nak tidur ni mudah-mudahan bangun awal sikit. Bukan tengok bola. Dia mulai hari tak boleh tinggal. So, kalau saya tak tengok bola, saya demam seminggu. Sebenarnya 2 rakaat dulu. Lepas tu lantak gol lah nak tengok bola ke apa. Nak makan bola pun tak apa. Ajar dulu 2 rakaat. Macam tuan-tuan, yang susah sikit nak ni kan, dia mulai starting bulan Ramadan. Takkan tuan-tuan bangun sahur pukul 6 mesti bangun pukul 5. Makcik-makcik lagi lah 3.30 dah bangun. Tungtang. Oh, ingat kedai mamak mana tak tutup lagi. Jiran masak 3 pagi 4 pagi. Apa susahnya? Sebelum masak tu ambil lah wudu 2 rakaat dulu. 2 rakaat je. Kalau 4 lagi bagus. Oh lah masak baru berkat. Barulah berkat. Nak elok lagi, saya petik dalam kitab Imam Ghazali tadi, Nabi kata sebelum makan ambil wudu dan selepas makan ambil wudu. Contoh. Ataupun sebelum makan ambil wudu. Ataupun sebelum masak ambil wudu. Sebab wudu tu nur, cahaya. Wudu tu cahaya. Ya. Kalau tengah mama dia tu ambil wudu. Maka jika tiada memelihara engkau akan ni. Kalau kita tak jagalah anggota tadi, nescaya selagi jadi saksi semuanya. Semua jadi saksi. Ya. Bukan macam saksi kat dunia. Lama ke kat Mahkamah Tangguh, tunda bulan Februari lah, apalah sampai dia 3 tahun. Kat sana tak ada. Tangan terus cakap. Mulut cakap. Mata cakap. Bahkan bulu roma ni pun cakap. Bulu roma pun cakap. Rambut pun cakap. Kita pergi jumpa anak yatim ni, anak yatim ni. Bukan bapak dia nama yatim. Anak yatim ni seorang kanak-kanak yang kematian ayahnya. Kalau kematian ibu tak nama, dia piatu pun tak sah. Ya. Kalau dia sampai balik, kalau dah umur 25, yatim tak? Tak yatim. Tak yatim. Ya. Yang kita nak bagi zakat tak boleh bagi kat anak yatim. Kena ingat, anak yatim bukan asnaf yang 8. Ya. Kalau sedekah boleh. Ya, sedekah boleh. Dan jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut. Bahasa lama, mencap Allah Ta'ala, mematri. Bersih ke mulut kita? Mematri itu dikunci.
tak diberi sifat berkata-kata, maka tak boleh berkata. Bahasa senangnya macam orang bisu dah, tak boleh cakap. Senang cakap macam tu. Ataupun pada hari kiamat dibisukan mulut kita. Tak usah dah ada. Sebab dia selalu tak boleh cakap. Kalau kita faham bisu, takkan tak boleh cakap. Gila lah tu, macam mana? Habis yang akal dia pusing tu bisu pula. Dia tak kena bahasanya. Artinya menegah ia Allah akan mulut daripada bercakap. Kalau kat dunia bisu lah. Ataupun tuan-tuan kalau tengok YouTube, ada satu video tu waktu, tak tahu lah betul ke tak, tapi boleh jadi betul. Waktu Bush nak apa? Amerika punya presiden dulu, kan Bush namanya kan. Nanti waktu dia nak kutuk Nabi dan Allah Ta'ala disuruh apa macam gagap je. Lama pula tu, lala dia masuk bilik tu. Tak jadi masalah pada Allah Ta'ala. Allah kalau murka dia kan kira. Kalau Allah Ta'ala semua senang. Berkatalah akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusulkannya di dalam dunia. Jadi kalau tangan boleh cakap isu, kaki boleh cakap. Takkan Allah boleh yang yang lepas-lepas lah. Masa ada tiga. Semalam ataupun yang telah lalu, hari ini, now, sekarang, dan esok, coming soon. Semalam ataupun yang dah lepas, sekarang akan datang. Tiga-tiga masa ni. Yang dah lepas, habislah kan. Barang yang lepas jangan dikenang, kata Quran ni. Yang depan tak pasti lagi kita boleh hidup ke tak. Jadi apa masa kita? Sekarang kat mana? Dengan kuliah. Alhamdulillah, Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Kata kuliah, alhamdulillah. Ini adalah hati aku. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati aku, tak beri taufik hidayah kat aku, habis dah. Ingat aku kat rumah sekarang tengah tak go juga. Betul tak? Itu agenda Yahudi tu. Antara dia seks, song, sport apa? Bola. Tak bola sedikit je. Berapa ribu kat dunia yang tak bayar, ribu juta. Kat stadium tu, kalau stadium Shah Alam 80,000, Kejalin 120,000. Penuh kat luar pula. Yang tengok TV, agenda sama? Tengoklah, dia punya penaja Toto. Biar apa? AFF ujung tu kata Toto dan Him. Kata tak suka Yahudi. Apalah aku Yahudi ni jahat bunuh orang Gaza. Yahudi tak tahu jahat tak jahat. Bacalah sejarah. Baca sejarah. Apa tanda Yahudi? Memungkiri perjanjian. Lagi membunuh Nabi. Ghairil haqq, dengan tidak sebenar. Nabi dibunuh, habis kalau kita macam cicang ayam je lah. Apa dah tengah? Baca ayat Quran tu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belajar sikit mana? Walan tarda, sebut walan yang tahu. Sebut walam tak apa lagi. Walan tarda, waw lam nun. Waw tu makna aqaf. Lam tu yang penting. Kalau lam dengan nun, maknanya sampai bila-bila Yahudi tak suka dengan orang Islam, tak redha dengan orang Islam, kecuali hatta tattabi'a millatahum, kita ikut agama mereka, gaya hidup. Cakap Arab tak nak, dia tak ikut Nabi. Cakap orang putih, ayu sleeping. Dekat Arab tak boleh. Bukan nak kutuk bahasa Inggeris tak. Bahasa Inggeris bahasa dunia, Arab bahasa syurga. Kita nak dunia ke syurga? Syurga tu maksudnya akhirat. Ingat tau? Tahu dua-dua tak ada apa. Saya pun tahu bahasa Inggeris. Breakfast tahu lah. Main
Saya sekolah tak tinggi. Dah lah anak sekolah setingkat tak tu. Tak tinggi lah setingkat. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya anggota. Kalau jahat dia cakap, ya Allah, tangan ni lah yang dulu kan pegang tangan tunang saya, bawa pergi tengok wayang, cerita cicak meh. Ni nak cicak meh. Macam cerita tu. Bila timbul pula hantu kalimah dua, kembali apa tu, khabar. Baca tajuk dia, tak ada masa nak baca dia punya. Khabar ni saya pilih-pilih, yang penting baca. Baca tu tak baca tuan-tuan. Baca. Saya pergi sekolah. Pergi sekolah bila ni sampai Zuhur. Tak beg saya tu ada dekat 10 buah. Bukan saya baca semua, tak. Kita jadi orang ni dia cepat jenuh. Ada satu syair yang kata, lakin minat tatwilu kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Akan tetapi nak memanjangkan perkataan, dia kata kat kitab tu kalau baca panjang-panjang, kallatil himam, jadi jenuh, boring, tension. Lama ustaz ni asyik dah sujud kan. Fasara fihi ikhtisaru multazam, maka sangat dicinta, memendekkan itu lagi bagus. Ya, kuliah tak ada banyak-banyak. Jumaat kalau khutbah, sini ada khutbah Jumaat? Tak ada. Khutbah bantai lah sampai pukul 2. Minggu depan makin susuk dah. Saya punya khutbah kat mana pun, saya minggu kedua di Surah Ar-Razi, Subang Mistani. Mesti 15 minit, 20 minit. Sebab kita dah pergi seminar pemataman khutbah. Pengarah Ja'id kata dalam 15 ke 20 minit, kita ikut je lah. Ikut je lah. Agak panjang ni, Abang Ja'id kata jangan panjang-panjang, lihat tu, lipat lah. Susah apa. Tapi cek lah dulu, tak seperti ni, garis-garis ni. Ada penting tak? Dia kena semak. Jangan nak khutbah lagi 10 minit, baru tengok. Allah, dah pula ni. Giginya hilang, apa nak buat ni? Tupai itu tapai, tapaya. Tupai boleh, tapai boleh. Dalam baca, tupai boleh makan. Orang asli pun yes. Bukan tupai, tapai, tapaya. Bunyi apa? Pakcik, bunyi apa? Tupai boleh, tapai boleh. Tapi kenalah ikut korelah ayat itu. Tupai tak boleh makan. Boleh makan tupai kalau jadi orang asli. Ya. Tuan-tuan, dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat ke-22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum. Artinya tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan oleh kamu segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Rupanya kita ingat kat dunia ni kita buat jahat nyomok-nyomok, rupanya tak boleh suruh juga. Quran sebut tak boleh suruh. Yang jadi saksi telinga kamu, mata kamu. Paling dahsyat lagi kulit. Anggota badan mana yang tak ada kulit? Misalnya
Jadi waktu kita di dalam dunia, kata Allah Ta'ala, kita ingat kita boleh sembunyi, kan? Bolehlah kita buat dosa jorok-jorok, kita ingat tak ada orang tengok, tak ada saksi. Rupanya saksi itu lagi cantik, tuan-tuan. Tak pernah ada makan-makan dunia mata boleh cakap ni. Ada. Paling kuat pun alat pengesan penipuan kan. Itu pun tak jadi, tuan-tuan. Benda duduk dalam hati, mana boleh nak scan orang tu. Dia ni Pak Haji tu tak ikhlas tu. Sebab apa? Mata dia berkedip-kedip 4 kali. Mana boleh tu. Ikhlas kat sini, dalam hati. Takwa pun dalam sini. Okay. Macam iman tu lain. Iman tu kita boleh tengok luarannya. Kalau luaran dia cakap, bercarut-carut, lucah-lucah, payah. Hina orang. Jadi yang jadi saksi telinga, anggota kita mata, paling dahsyat, dan segala kulit kamu. Kulit tu jadi saksi. Anggota mana tak ada kulit, tuan-tuan? Ada buah-buahan yang tak ada kulit? Adalah yang dah dikupas kulitnya. Ya, sebab ada kulit kan. Jadi kalau macam itulah keadaannya. Dan kita beriman, percaya dengan ayat Quran ni. Dan ayat Quran kita percaya. Percaya bukan setakat cakap, praktikal tu. Imam Ghazali dah cakap, kalau setakat cakap je, tahu je, tak dapat lazat iman. Nak lazat iman, buat. Nak baca Quran sampai nangis-nangis kan ustaz. Praktiklah. Tengok Quran, tengok tafsir. Tengok Quran, tengok tafsir. Ini tengok sokapur. Mana? Cari dekat berita harian. Mana nak hukumnya? Kan tak boleh baca khabar tu boleh. Tapi kalau boleh baca khabar 2 jam, patutnya kitab macam ni, hadis, Quran, 4 jam 2 kali ganda. Sebab wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Khabar tu tak kekal. Berita kat khabar tu, ingat, berita kalau selain daripada firman Allah Ta'ala, selain daripada hadis Nabi, kita boleh terima, boleh tolak. Walaupun saya sekali mendengar, alah ustaz tu cakap angin je, tipu tu ustaz tu. Tapi kalau saya sandarkan dengan hadis kata Nabi, dia pun tak ada tolak. Masuk dalam rukun iman yang tolak, tak. Alhamdulillah. Dan tidak dapat bersembunyi daripada sekilas saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tak boleh sembunyi, tuan-tuan. Tak boleh sembunyi. Ada kisah tu. Ada satu kisah pada zaman dahulu kali, kononnya. Okay. Jadi seorang terguru ni nak tengok, jadi dia ajarlah ramai-ramai macam ni kan, contohlah. Ajar bab ilmu tauhid lah. Untuk guru ni biasanya dia akan test kita. Dia bagi contoh paling senang banyak. Guru antaranya kat pondok, yang saya dululah, saya cerita saya lah. Dia tanam pokok, antaranya kacang panjang, pokok sawi, serai. Itu favourite dia lah. Saya punya dia rajin lah sikit kat pondok. Jadi Tok Guru tanam kacang panjang kan, dia tanam dia tinggal. Dia kata, Rizal, tolong jaga pokok dia. Dia cakap sekali je. Tok Guru nak ajar kita apa? Dia nak tengok kita amanah tak dengan amanah yang diberi. Kecil je pokok kacang. Dia nak tengok hari-hari kita siram tak, kita baja tak hari-hari. Baja bukan susah, sodok je lah, tak lembu tuang sebelah. Nak piau lagi bancuh, jangan minum lah, tuang. Nak piau lagi, tak lembu tu dibakar. Ya? Tapi piau lagi baja ni, tai ayam. Ibu kata 3 kali ganda, power dia. Baja lah, boleh makan ke ustaz? Jangan tanya, ngap je. Ya? Dia basuh dah dulu. Ya. Kita nak tengok anak murid ni amanah tak? Jaga tak? Ya, jaga tak? Kita pun jaga lah. Oh, dia kata bosor betul capai ni macam mu juga. Kita belajar lagi dengan ada satu pokok limau. Pokok tanam dia ni, orang lama ni dia tak jaga. Kering kan? Pokok limau kasturi, kecil-kecil kan? Ya.
Untuk orang yang nak jaga-jaga suara ni, contohlah Limau kasturi tu campur dengan madu lembah. Ya, madu lembah dua sudu, orang limau tu, tuang air suap, keluarkan ni. Ya. Jadi dia nak tengok tuan-tuan. Jadi Tok Guru tadi pun pesan kamu, okey besok saya nak buat ujian. Dia nak tengok anak murid ni kenal tak dengan Allah. Jadi besok pun dia bagi ayam seorang ekor, bagi ada 40 orang dah silap. Okay, dia kata kamu sembelihlah ayam ni tak mana-mana pun. Yang penting tak ada orang nampak. Anak murid macam-macam lah, jorok dalam tundram lah, bawah jabatan lah, sembelih dalam air lah, kat jambat, luar jambat pun ada, atas bumbung pun ada. Jadi orang tak nampak, macam ya. Dia dah habis semua. Okey, bagi masa lah, dalam masa setengah jam. Okey lah, bubuk apa lah. Dah habis tu, datang. Tunggu kira CJ lorong tu 4, 5, 6. Kok kurang sintak KPI tak? Kira-kira lah. Kurang satu ni macam mana? Ahmad tak ada. Contoh nama dia Ahmad. Carilah mana Ahmad ni. Cari. Jumpa. Dah lah lambat. Ayam tu tak disembelih. Dia tanya, ayam ni tak disembelih ke? Ngopo? Ngopo tu kenapa? Ni kenapa ayam ni tak disembelih? Yang gelap tu macam apa je? Ayam ni tak disembelih ni kenapa? Anak murid ni cakap apa? Kan Tok Guru aja. Kat mana-mana pun kita pergi, kat mana-mana pun kita duduk, Allah Ta'ala nampak kita. Ya, Tok Guru pun kata, betul cakap kamu. Apa hadiahnya? Kahwin dengan anak Tok Guru. Wujud tak ada kaku. Contohnya, sikit lagi. Tak habis lagi, baru separuh masa pertama pula. Nampak ni. Tak terus balik dah tengok. Jadi tak nak kita kena tinggalkan kejahatan. Itu kejahatan yang kita tentang, yang sesama makhluk ni kita kena ingat. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tak suka orang buat kat kamu, jangan buat kat orang. Jangan buat kat orang. Jadi kita tak suka orang ngata kita ngata orang. Tak suka orang hutang kat kita waktu bayar lambat, kita sewa rumah tak bayar, loan pun bayar lambat. Jadi tak ada yang nyewa tak ada sendiri kan. Contohlah anak tuan-tuan ke sewa rumah, pesan ingat sewa rumah kalau janji 20 hari bulan, 30 hari bulan bayar bulan. Bank pun sama lah kita agreement jauh ni, kecuali ada fraud, terlupa. Saya tahun lepas pernah lupa. Allah dah terlambat. Agreement 14 hari bayar. Itu macam itu. Ni ada surat ni daripada bank ni. Ayah abaikan je. Tak bayar kereta, bayar yang lambat sikit. Maklumlah, cikgu nak jadi YB. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa. Sebab anggota kita mesti melekat semua. Anggota kita ni melekat semua. Bukan tak boleh nak sapu lotion hari-hari, boleh. Tapi lepas sapu lotion tu, ataupun sambil-sambil sapu lotion, syahirah ke apa ke, zikirlah sikit. Zikir tu biar banyak. Kita tahu apa kelebihan zikir? Banyak. Banyak. Kata Tok Guru saya, orang kalau selalu zikir, jin yang ada kat dalam ni, lama-lama kalau kita zikir je, keluar dia tak tahan dia, panas. Sebab tu tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba try sehari zikir 10,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawan saya buat demam dia 2 hari. Tak apa, panas. Zikir tu panas. Kita ni dosa banyak, panas juga. Gaduh kawan tu, demam. Sebab tu kalau zikir, kalau kita nak zikir, contohlah 10,000, jangan lupa selawat. Selawat tu sejuk. Ya, selawat tu sejuk. Habis, macam kita ni zikir, Ustaz panas. Jangan macam tu pula. Panas tu bawa kipas. Tak panas, buka peti air, masuk dia dalam ni.
Dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Nanti dia akan cerita bab ni satu persatu, ada 7 fasal menceritakan tentang anggota yang 7. Kita belajar malam ni sekurang-kurang kita ingat besok hari kiamat Allah Ta'ala kata nakhtimu ala afwahihim, mulut ni akan dikunci, dibisukan, iso ngomong, tak boleh cakap mulut ni. Yang jadi saksi apa? Tangan, kaki. Dia akan cakap, dia akan menjadi saksi atas apa pun perbuatan kita. Bahkan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni punyalah terror sangat, tahu boleh halus yang kita nak fikir, bukan tengah fikir, yang nak fikir nanti agak-agak dah bagus sekarang ni. Puasa dah satu sama ni, kita tak tahu. Saya masuk-masuk, mana saya tahu? Tak tahu. Allah Ta'ala lagi tahu. Yang jadi saksi bukan setakat anggota. Surah Fussilat tadi ayat 22, kulit menjadi saksi kamu. Macam tu tak ada modal kita nak buat jahat. Betul kata Syekh Abdul Qadir. Maka tak dapat tidak daripada meninggalkan maksiat. Ada 2 konteks. Pertama, menjunjung segala perintah Allah. Betul? Imtisalu awamirillah. Yang kedua, wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Tinggalkan segala larangan Allah, baik depan orang ataupun belakang orang, ataupun dengan seorang-seorang. Itu takrif takwa. Junjung segala perintah Allah dan tinggal larangan. Maka ulama berbincang, buat satu forum tanya, mana yang susah? Buat perintah Allah ataupun tinggal larangannya? Kaji. Rupa-rupanya meninggalkan benda yang Allah Ta'ala tak suka tu lagi susah. Sebab tu kita tengok sekarang ramai orang sembahyang, tapi ngumpat, boleh tahan lah. Maju tu pergi haji dah 16 kali, suruh tiap hari pergi. Ngumpatnya makin dahsyat semenjak balik haji ni. Tak mustahil. Tapi kalau boleh dah title haji, hajah ni slow sikit. Jangan sebab haji, aku balik ni turun kapal terbang ni terus bagi haji. Pergi haji, maka pahala haji tak dapat. Tak dapatlah haji mabrur, dapat haji mardud. Apa mardud? Haji yang ditolak. Nak pergi sana dapat habal mansura, macam mardud yang terbang. Kita pergi haji, kita alim tu, orang tak bagus tak apa. Panggil nama je, tak panggil tuan haji ke, ustaz ke, imam ke, tak kisah. Panggil Rizal je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda pangkatnya tu kat dunia je. Tadi yang Allah telefon, ustaz, baru macam nak tahu siapa ni? Siapa ni? Ni makcik punya muslimat daripada masa kulit taman-taman. Nak tanya lah Ustaz, makcik dah lama pening lah. Kok pening? Belilah Panadol. Nak tanya soalan ni Ustaz? Tanya memang senang makcik, nak jawab tak tahu lagi. Saya kat sekolah rupanya nak tanya pasal kalau nak buat tahlil, kan nak bagi senarai nama tu. Tu nak tulis tak Ustaz kalau dia dah pergi haji? Saya makcik, orang tu dah hidup pun meninggal lah Ustaz. Habis kalau meninggal apa nak diletak? Satu hal tu. Maknanya kalau dia meninggal, lepas tu yang kedua dia tanya pula, nak letak Allah yarham ke Allah yarhamah? Saya kata nak letak boleh, tak letak boleh. Itu kalau makcik tak pandai bahasa Arab, tak payah letak. Kan yang lelaki dia tak Allah yarhamah Haji Husin bin Hasan, macam tu pula. Allah yarhamah untuk perempuan. Tak tahu tak tulis nama terus. Haji Ibrahim bin Azman contoh. Kalau tak letak haji pun tak apalah, tak nangkung je. Orang dah meninggal, tak ada maksud kata wahai Tan Sri Datuk Tan Tintun, tak ada je. Panggil nama je. Masa meninggal tu tengah mandi, orang dah tengok. Dia panggil tak? Mana Tan Sri? Mana Datuk? Tak ada. Dia panggil jenazah mana? Mayat ni mana? Tu tengah mandi. Dia panggil tak? Pangkat dia ada tak? Pangkat tu masa hidup, benda yang sementara. Kalau sembahyang dengan pangkat, tak khusyuk sembahyang.
Saya kena belajar cepat ni sebab saya punya pangkat ustaz tu ada dekat tangga. Kalau saya nanti orang ambil, dah saya bodoh balik. Tak ada macam tu. Ilmu bukan macam tu. Dan kita kalau orang tak punya pangkat pun jangan melantar. Kau panggil aku nama je. Nombor 1 ni kau kubur ni. Marah tak panggil nombor 1. Masalah sekarang. Dua sebab gerah hati kali. Pertama, cintakan dunia. Kedua, sukakan kemegahan. Kata Ghazali, Allah alam sawab. Panjang umur kita bertemu di pagi hari. Saya nak elan sikit lah kat tuan-tuan, ada sahabat saya daripada Kedah, pondok di nama itu, tapi belah-belah Jitra tu. Satu pondok baru dalam proses tak kuat, memerlukan dana. Saya bincang dengan Tuan Haji Muhammad lagi, dia kata sudah datang pagi Ahad. Jadi maji-maji yang banyak gelang pun nak bagi gelang pun boleh. Ustaz maji dia tak ada, gelang banyak 3 kilo, bagi sekilo. Boleh juga, tak ada masalah. Ingat tuan-tuan, Nabi kata kalau tahulah manusia akan kelebihan sedekah, nescaya dia akan menginfakkan segala harta. Sebab itu kita dah dalam kubur kan? Kata para ulama, jangan mengharap kepada waris. Esok dah dalam kubur, hari pertama, hari kedua, tak apalah nak kita buat tahlil, baca yasin. Esok dah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia ingat tak gagal. Datanglah juga setahun sekali waktu hari. Jadi kita buat bekalan untuk kita ni. Ya. Salah satunya nak cerah kubur, 7 benda yang tunawwirul qabra. Mencerahkan kubur, salah satunya adalah bersedekah. Infak ni contoh niat wakaf. Dia jual kalender tapi harga RM10, tapi saya galakkan tuan-tuan infak lebih. Saya baru dapat dana untuk dia 500. Pun ada hamba Allah nak infak untuk arwah ibu dia, saya kata bagus. Seorang anak yang sangat, mak dia baru nikah, dia dah buat 7 kali khutbah. Ni jumpa saya, Ustaz dapat fidyah, okey, dia nak infak pula. Ya, infak pula, bagus. Di pagi Ahad ni tuan-tuan, datang, jangan tak datang pula. Aku pagi Ahad ni, anak datang. Jangan kata ada semangkir orang ni. Jangan kita tutup dengan pertama-tama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله